Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kami dari kelas 4 Amanah akan membentangkan tentang 10.3 detik pemasyuran kemerdekaan. Untuk bahagian kami, tajuk yang kami akan bawa ialah di Padang Selangor pada tarikh 30 Ogos 1957. Baik, yang pertama sekali, malam 30 Ogos 1957 tu di sekitar kawasan Kuala Lumpur ada boleh tengoklah dibanjiri ataupun dipenuhi dengan macam-macam kenderaan ya. Orang ramai datang dengan menaiki macam-macam jenis kenderaan lah. Ada yang naik bas, ada yang naik basikal, ada yang kayu beca dan juga ada yang sampai berjalan kaki ya, semacam-macam untuk meraihkan detik kemerdekaan ya. Jadi pada pukul 10 malam jadi pada pukul 10 malam, wakil-wakil daripada parti perikatan ni dia dah mula set up lah untuk pakai baju ada baju yang khas yang disediakan oleh jawatan kuasa ni, jawatan kuasa yang berkaitan lah. Itu pada pukul 10 malam. Baik, seterusnya kita lihat pada 10.30 malam, apa yang berlaku adalah terdapat sebanyak 300 orang pemuda membentuk satu perbarisan dan berkumpul di tengah padang menghadap Jalan Raja, Menara Jam. Jadi pembarisan ini dia diketuai oleh Ismail Bonta. Kemudian selepas itu kita lihat pada jam 11.58 malam, apa yang berlaku adalah seluruh lampu di sekitar kawasan tersebut ditutup. Maksudnya dia dah switch off lampu sehinggalah pada jam 12 pagi, pada jam 12 pagi apabila jam besar ini berbunyi, detik tepat pada 12 tengah malam, maka lampu pun telah dipasang semula dan dengan lawan Merdeka. Baik, kemudian lawan Merdeka ni didaulah oleh ramai di sana. Kemudian kita lihat untuk beramal ni dia dibawa ke hadapan pentas dan seterusnya untuk menghadap ketiga-tiga orang, ketiga-tiga yang berbeza, dan seterusnya kita lihat bendera Union Jack diturunkan dengan nyanyian lagu God Save the Queen dan dimainkan sebagai tanda berakhirnya pemerintahan British di tanah Melayu. Kemudian lepas bendera Union Jack diturunkan, diteruskan lagi dengan kenaikan bendera tanah Melayu. Kemudian diperdengarkan juga lagu Negaraku buat kali pertama kepada umum. Dan seterusnya Tunku Abdul Rahman melakukan Merdeka sebanyak 7 kali. Kemudian pemilihan persekutuan setelah dilahirkan dan setelah melakukan sorakan Merdeka, maka Tunku Abdul Rahman pun menjadi tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu ini dinaikkan. Okay, 12.10 Tunku Abdul Rahman dia menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Termasuk beliau juga mengambil tempat di atas pentas. Pasukan seramai 24 orang pasukan muda dan diketuai oleh Abdul Majid. Okay, seterusnya Osman Tampil membawa tulang berisi rantai emas
yang tergantung padanya sebutir ingat ini, dan ingat tersebut dia menggambarkan dengan peta, dan dalam peta tersebut dia ada gambar Tunku Abdul Rahman. Okay. Seterusnya, pada pukul 11.25 malam 12.25, maaf saya 12.25 tengah malam, jadi Tunku Abdul Rahman ni dia berucap di halayak ramai, berucap ada apa yang diucapkan tu. Dan kemudian akhir sekali pada pukul 12.25 tengah malam, bacaan doa selamat bagi menutup upacara kemerdekaan, perayaan kemerdekaan di Padang Laksamana. Jadi itu saja peristiwa yang berlaku pada malam 30 Ogos di Padang Laksamana. Itu saja daripada kami dalam 4 amanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas 4 Arif. Kami akan membentangkan topik 10.3 peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957 Stadium Merdeka, anda bayangkan keadaan seperti sambutan kemerdekaan setiap tahun yang julukannya kita adakan. Okey, situasi ini seperti itulah, dengan perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 orang membanci stadium. Okey, mereka datang seawal pukul 6 pagi. Walaupun hujan turun pada awalnya, tapi mereka tidak berganjak dan menantikan saat yang menggembirakan. Di atas pentas kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II, iaitu Duke of Newcastle, serta beberapa pegawai tinggi British yang dipayungi oleh Yuan. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium dan disusuli dengan ketua Raja-Raja Melayu, Ibu-Ketuan Agong dan Permaisuri serta Duke dan Duchess of Newcastle. Dengan kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba, Duke of Newcastle yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman membaca pada jam 8.15 pagi. Tunku Abdul Rahman membaca masyhuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Pada 11 pagi, siaran mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Malairong Seri, Istana Negara. Acara ini kemudian disusul dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Pada pukul 1.30 pagi, hari majlis jamuan Presiden diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Suruhanjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Pada pukul 5.25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan bermaidani merah dan barisan kehormatan oleh Presiden keempat Askar Melayu. Terima kasih. Sewaktu Tunku Abdul Rahman memberikan pemasyhuran pada jam 8.15 pagi ini, waktu itu beliau mengangkat tangan ke udara dan melaungkan lafaz merdeka sebanyak 7 kali dengan disambut rakyat jelata. Okey. Seterusnya, disuli laungan merdeka itu
kita mendengar laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari yang saya pendengaran bagi merasakan kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Dan yang terakhir, majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi dengan kekuasaan, iaitu negaraku, dan sebanyak satu das tembakan dilepaskan. Dan negara Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian, terima kasih.